Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya nak share satu lagi cerita, saya kira satu kisah pembunuhan zaman moden yang antara yang terdahsyat lah. Ianya melibatkan satu pergaduhan kaum sehingga kan lebih daripada 10,000 orang setiap hari dibunuh dan perkara ini berlarutan sampai hampir 100 hari. 10,000 orang setiap hari, hampir 100 orang. Bayangkanlah berapa ramai yang terlibat. Dan dalam 1 minit 7 orang sekurang-kurangnya dibunuh. Yang lebih penting daripada itu ialah pengajaran yang kita boleh dapati daripada peristiwa ini. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1994 di negara Rwanda. Saya sebutkan tadi ianya pembunuhan kaum atau pergaduhan kaum yang saya kira sangat dahsyat. Pada 1994, bilangan penduduk di Rwanda lebih kurang hampir 85% dari kaum Hutu dan sekitar 15% dari kaum Tutsi. Kisahnya panjang, tapi untuk meringkaskan cerita ini, pada awal 1994 itu kelihatan kaum Tutsi menguasai negara, walaupun mereka minoriti tapi mereka menguasai negara, menguasai tanah dan sebagainya. Pada masa tersebut bilangan penduduk di Rwanda ni lebih kurang 17 juta orang. Dan bila berlaku macam ni, orang yang majoriti ni rasa terancam. So dalam suasana yang begitu ni menimbulkan ketidakpuasan hati dan ianya bakal mencetuskan pergaduhan pada bila-bila masa. Seperti api dalam sekam. Ianya akan mudah sahaja terbakar. Dan bila dia terbakar, dia akan terbakar dengan begitu hebat sekali. Dan sama ada kebetulan ataunya dirancang pada Presiden pada tahun 1994 itu dari kaum Hutu. Dan pada 6 hari bulan April 1994, presidennya dalam penerbangan dari Tanzania ditembak, kapal terbangnya ditembak. Dan bila ditembak, kaum kaum Hutu ni, bangsa Hutu ni merasa ianya ditembak oleh kumpulan atau pasukan pembebasan Tutsi, bukan pembebasan, pasukan Tutsi ni pun ada kumpulan perang mereka, kan? So jadi mereka mengatakan kumpulan Tutsi lah yang menembak. Dan dari situlah, sekejap saja selepas itu, kan, satu seruan besar-besaran kepada bangsa Huti
untuk membalas dendam, kan, dengan begitu dahsyat sekali lah seruan tersebut, kan. Dan malamnya ianya nampak seolah-olah dirancang, kan, kerana satu seruan, dan mereka ni disediakan daftar orang-orang pada lokasi-lokasi tertentu, siapakah Houthi di sana. Ada daftar mereka. Mereka juga diberi, sebahagiannya disediakan parang-parang dan sebagainya. Sebab perkara tu beberapa jam saja selepas itu, kan, peristiwa ini berlaku, 6 April 1994. Sukar untuk dibayangkan. Sukar untuk dibayangkan kedahsyatan yang sedemikian boleh berlaku. Yang seperti disebut tadi, seruan membunuh diapi-apikan, seruan itu disampaikan melalui radio mereka, kan. Dan malangnya, saya tak pasti nak sebut malamnya atau betapa kita rasa betapa sedihnya suasana tu, kan, kerana mereka menyerang menggunakan senjata-senjata konvensional, parang, pisau, malah disebutkan ada sebahagian mereka, kan, mereka sengaja belantan ni, masuk belantan ni mereka ada kayu yang besar, mereka buat supaya kepala dia tu besar, kan. Mereka potong-potong supaya jadi macam tu, kepala dia besar, kan. Saya tak boleh bayangkan mereka menggunakan kayu yang begitu menghentuk kepala. Tapi itulah yang berlaku, kan. Walaupun ada juga senjata-senjata moden seperti senapan dan bom, tapi kepada penduduk-penduduk lokasi tertentu itulah mereka disuruh gunalah apa sahaja. Dan seruan itu diapi-apikan, kan. Dan pada masa tersebut sebahagiannya duduk berjiranan dan jiran membunuh jiran, kan. Membunuh guru. Ada seorang profesor universiti juga mati, dibunuh, kan. Malah ada juga yang beristerikan kaum Tutsi, mereka membunuh isteri mereka. Mereka bukan sekadar membunuh Houthi, membunuh Tutsi, bukan sekadar membunuh Tutsi, malah membunuh orang yang melindungi. Siapa saja yang melindungi, kan, akan dibunuh. Dan mereka juga mengancam untuk membunuh orang yang tidak membunuh. Jadi walaupun sebahagian besar yang menjadi mangsa dalam peristiwa ini ialah kumpulan Tutsi, tapi sebahagian juga beberapa peratus orang-orang Hutu sendiri yang sederhana, yang cuba melindungi, atau sekurang-kurangnya mereka tidak ingin membunuh, tetapi itulah kerana seruan api-apian yang demikian menyebabkan malah diancam untuk membunuh, kan. Rogol secara beramai-ramai, hampir semua berlaku yang kita tak boleh nak bayangkan, kan. Jiran sebelah membunuh, kan, sebahagian yang membunuh, saya kira sebahagian besar membunuh dengan kejam, kan. Kita hidup
sekian lama, berjiran, suasana yang baik, kan. Tapi itulah yang berlaku. Okey, malah bukan sekadar uh, yang kita sebut tadi, bukan sekadar jiran dengan jiran. Hutu dan Tutsi ni majoriti Kristian dan pada masa tersebut lebih pada 90%, lebih pada 95% saya kira Kristian. Dan orang Islam pada masa tersebut di sekitar 2%. Kan. Ada yang tidak beragama dan sebagainya. Tapi lebih pada 90% lah Hutu dan Tutsi ini ialah majoriti Kristian. Tapi ini bukan kes agama. Ini kes pergaduhan kaum. Yang jadi malangnya kan, sebahagian bila suasana begitu, mereka kaum-kaum Tutsi ni khususnya akan mencari perlindungan. Dan antara tempat perlindungan ialah mereka lari di gereja. Ribuan orang masuk ke gereja, berlindung dalam gereja. Malangnya begitu banyak laporan bahawa gereja turut terpalit dengan seruan seruan pergaduhan kaum. Jadi gereja turut terlibat dalam membunuh orang-orang yang berlindung di sana. Atau sebahagiannya memberitahu militia Hutu ni di tempat perlindungan dan militer ni akan serang. Dan pembunuhan yang dahsyatlah berlaku. Kan. Ribuan orang dibunuh, sama ada tua, perempuan, orang muda ke, budak-budak, kanak-kanak, bayi-bayi, kan. Satu dengan pembunuhan yang dahsyat. Pembunuhan yang dahsyat ini dilaporkan, katalah, dilaporkan ada yang bayi itu kan dipegang dan dihantuk ke dinding dan masih kesan-kesan darah hantukan ke dinding itu dibunuh dengan cara sedemikian. Ya, saya sengaja menyebutkan macam tu dan saya rasa kalau kita baca banyak berita kita dapati bahawa inilah dan sehingga sekarang inilah kezaliman yang berlaku dan sehingga sekarang ni kan ada gereja yang dibentuk jadi muzium untuk mengingati peristiwa ini, bukan untuk mengingati supaya ianya tidak berlaku lagi sedemikian. Bayangkan ribu orang yang berlindung dan dibunuh, jadi mayat berterabur darah. Tak boleh nak bayangkan mayat tu ditindang-tindang. Kan? Dan kesan-kesan jelas yang saya sebut tadi, kesan darah berhamburan, sebahagian di ketuk kepala dan sebagainya, diketuk dan dengan senjata tajam, dengan senjata tumpul macam belantan tadi kan, dengan senjata tajam dan sebagainya kan. Ada yang dikatakan yang berlari keluar diketuk ke ke pokok-pokok dan sebagainya kan.
Ya, saya kira satu peristiwa yang sangat dahsyat yang kadang-kadang rasa macam tak mahu diingati lah. Uh, saya nak akhiri cerita hari ini, khususnya dari aspek pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini. Pengajaran ini pengajaran untuk dunia. Kan? Jangan sekali-kali bermain dengan api perkauman. Ianya sangat dahsyat. Dia boleh jadi sebegitu dahsyat. Kan? Dia sangat dahsyat dan boleh jadi sebegitu dahsyat dalam masa sekejap saja. Dalam kes ini, hampir dalam 100 hari itu hampir 1 juta orang. Sebahagian besarnya ialah kaum Tutsi. Kan pembunuhan hampir tiada yang dapat menyelamatkan diri. Ada satu, saya sekejap lagi saya sebut itu, satu kisah kan. Dan juga hampir tiada orang berani untuk cuba menyelamatkan. Pada masa tersebut tentera UN sudah ada di sana kan, tapi tentera UN ni dengan mandat yang sangat kecil, mereka tak dibenarkan masuk campur dalam pergaduhan. Mereka pun tak dibekalkan dengan senjata untuk keamanan kononnya. Dan apa yang terjadi ialah walaupun tentera UN ada, kan, pembunuhan walaupun itu berlaku di depan mata mereka, mereka tak buat apa-apa. Mereka tak buat apa-apa. Ya, mungkin kerana mereka pun tak boleh nak buat apa-apa kerana masa itu puak-puak Houthi ni puak-puak Hutu ni kan dah begitu ramai, mereka sedikit, mereka tak ada senjata kan. Mereka tak mau ambil risiko. Ada juga, sekejap lagi saya cerita, ada juga yang cuba menyelamatkan kan. Dan siapa yang menyelamatkan ada risiko yang sangat besar. Selepas 100 hari itu kan, pasukan tentera yang tadi kita sebut pasukan gerila, mungkin kita boleh sebut gerila lah kot, gerila Tutsi tadi kan, mereka ada senjata, ada kelengkapan kan, mereka masuk. Sebelum itu mereka banyak berada di sempadan ataupun di negara Uganda mungkin untuk berlatih atau untuk mengumpul kekuatan mereka, dan mereka masuk dan mereka mengatasi suasana itu. Dan selepas itu kumpulan mereka sebahagiannya menguasai negara Rwanda, dan mereka menangkap kumpulan Hutu, kan, khususnya yang didakwa atau yang perlu pembicaraan lanjut. Mereka ditangkap dengan dimasukkan dalam penjara. Gambar yang saya tunjukkan tu kan, gambar tu gambar dalam sebenarnya kawasan yang didesain sebagai penjara kan, sebahagiannya untuk menunggu pembicaraan yang lebih lanjut. Mereka dipenjarakan, mungkin dilapuk oleh jiran-jiran mereka dan sebagainya. Yang saya nak tunjukkan di sini ialah kedahsyatan yang berlaku pula selepas itu kan. Kumpulan Hutu yang dipenjarakan ini dipenjara dalam penjara yang sangat sesak. Sebahagian mati kerana kesesakan penjara kan. Kesihatan dan sebagainya, panas dan sebagainya kan, kesukaran bernafas kan. Khususnya penyakit-penyakit yang muncul di dalamnya. Ada juga yang
kesan daripada itu, dikatakan ramai juga yang dijangkiti AIDS kerana kes rogol dan yang berlaku dalam masa tersebut. Uh, yang saya sebut tadi tu kan kesan sama ada kesan pada masa berlaku peristiwa itu, kesan yang berlaku selepas peristiwa itu. Kan. Dan bayangkan bagaimana mereka selepas ini mereka akan dapat hidup bersama. Walaupun sekarang ni aman di Rwanda, Rwanda telah berkembang dengan begitu baik, tapi parut yang lekat daripada peristiwa ini sangat bahaya. Bakal mencetuskan balik luka-luka lama tu kan. Okey, slide terakhir, saya tulis tajuk itu pengajaran kepada orang Islam. Orang Islam perlu mempertahankan keislaman mereka. Tujuan saya sebutkan ini kerana ada kesan kepada Islam di Rwanda. So, saya sebut tadi sebelum peristiwa ini umat Islam di Rwanda sekitar 2% saja. Sekarang ni telah meningkat. Ni data yang agak konservatif. Ramai juga yang mengatakan jauh lebih ramai daripada ini. Sekarang meningkat kepada 10%. Ramai juga yang memeluk Islam ni kerana merasakan Islam mempertahankan mereka. Walaupun sebenarnya krisis ini krisis kaum, kan? Tetapi dalam suasana itu, pergaduhan kaum itu telah menguasai mereka, walaupun saling beragama Kristian, kan? Dan saya sebut juga tadi bahawa gereja juga mengambil bahagian, kan? Gereja tidak berdaya mempertahankan nilai kekristianan. Gereja juga turut terpedaya. Bila gereja turut terpedaya itu, sebahagian daripada penganut mempersoalkan agama tersebut. Dan akhirnya bila sedangkan dalam suasana yang sama, Islam mengambil sikap untuk mempertahankan kemanusiaan, kan? Dan banyak direkodkan bagaimana Islam cuba mempertahankan, mengambil risiko yang agak besar, kan? Contohnya ada satu kes ni, seorang jiran, dia orang Tutsi berjiran dengan orang Islam, kan? Orang Tutsi ni berlindung dalam saya tak pasti dalam suatu dia berlindung di kawasan rumah orang Islam, mungkin di telaga, yang tertutup, berlindung selama, saya tak silap saya, selama sebulan, kan? Dan seperti kita sebut tadi, ianya sangat besar risikonya. Dan orang Islam yang melindungi tadi, tiap-tiap malam dalam suasana sunyi, dia akan pergi menghantar makanan. Dan akhirnya Tutsi tadi memeluk agama Islam, melihat nilai yang ditunjukkan. Ada satu perkampungan kecil orang Islam, kan? Ramai orang Tutsi cuba berlindung di situ,
kan. Mereka diberi perlindungan di masjid di perkampungan itu, dan tak silap saya imam kampung tu telah meminta sepasukan kecil cuba melindungi, maksud dia berada di jalan menuju ke tempat itu, melindungi kan. Dan bila ditahu oleh Puak Hutu kan, Puak Hutu dengan begitu ramai masuk kan, dan tak berdaya orang Islam ni melawan, mempertahankan, bukan melawan, mempertahankan kan. Dan malangnya kesemua dibunuh. Orang Islam yang bertahankan dibunuh, termasuklah yang berlindung di kampung itu juga. Tutsi yang berlindung di kampung itu semua dibunuh kan. Satu kisah yang kerap disebut dalam media-media, seorang seorang kapten UN. Masa tu yang saya sebut tadi, UN hanya boleh melihat saja kan. Mereka tak berani untuk itu. Tapi ada seorang kapten, saya tak tahu macam mana nak pronounce nama MBA YE ni kan. Dia dari Senegal, dan kita tahu Senegal ni lebih pada 90% orang Islam kan. Bila berlaku peristiwa begitu, UN ni kerana tak dibekalkan senjata khususnya, mereka hanya boleh melihat saja. Tak berani untuk ambil tindakan, tak berani untuk menyelamatkan. Tapi kapten ni dia menggadaikan mengambil risiko yang sangat besar. So antaranya mereka kebetulan pejabat UN tu agak dekat dengan rumah Perdana Menteri kan. Perdana Menteri pada masa tu juga orang Hutu, tetapi oleh kerana dia orang kata agak sederhana kan, dia menerima Tutsi kan. So puak-puak Hutu ini datang dan membunuh keluarga Perdana Menteri. Tetapi ada anak Perdana Menteri ini sempat disembunyikan. So bila kapten ni datang, mereka terdengar, mereka nampak anak Perdana Menteri kan. Jadi bersama beberapa orang UN lain, semua UN lain semua tak berani. Dia mengambil risiko, dia menyembunyikan dalam jeep dia kan, dan membawa pergi kepada kawasan pejabat UN secara sembunyi macam tu kan. Dan banyaklah dia menggadai, mengambil risiko yang besar, mempertahankan. Bukan itu saja, ramai lagi. Katanya ada orang kata dalam 500 hingga 1000 orang diselamatkan oleh beliau seorang. Dan malangnya dia pun pada masa tersebut dia hampir tinggal beberapa hari saja bertugas. Maksudnya dia nak balik nak balik ke Senegal. Dia ada isteri di Senegal, ada 2 orang anak yang masih kecil, 2 dan 4 tahun kan. Dan dia pun dah telefon isteri, doakan dia dah nak balik kan. Dan dia terbunuh dalam satu pengeboman dalam proses dia menyelamatkan ramai kan. Dia mendapat anugerah oleh United Nations dan sebagainya. Tapi yang saya nak sebutkan tadi itu antara jasa orang-orang Islam di sana kan. Dan jasa itu menyebabkan ramai orang-orang Rwanda ni yang memeluk Islam kan. 10%, dari 2% hingga 10% itu satu. Itu pun saya sebut tadi, angka tu konservatif kan.
Dan satu lagi yang saya nak tekankan juga di sini ialah sebagai orang Islam, kita ada senjata-senjata yang macam tu, maksud saya senjata nilai keislaman. Contohnya nilai besar yang ada pada orang Islam ialah tidak mengira kaum, tidak mengira bangsa. Islam diletakkan segala, tidak mengira darjat. Kan? Bila kita berada di dalam masjid, kan? Kita akan bersama. Kan? Tidak ada konsep VIP dan sebagainya, kan? Kita tak kira sama ada dia VIP atau tidak. Kita kena mempertahankan perkara tersebut, kan? Sebab bukan saja di Rwanda, di banyak tempat lain juga, kan? Bila saya tak pasti, saya dah buat satu cerita mengenai Afrika di Afrika Selatan, negara Afrika Selatan juga berlaku macam tu, kan. Hubungan kaum yang sangat dahsyat, tetapi bila tengok di masjid, kan, bila tengok di masjid, mereka boleh duduk bersama, tidak mengenal siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, dari segi darjat di dalam bangsa, kan. Masing-masing sama, kan. Masing-masing tidak kira darjat, tidak kira warna kulit, tidak kira status dalam masyarakat, kan. So kita kena mempertahankan itu semua, nilai-nilai tersebut, kan. Walaupun kita tak ada isu besar kaum dan sebagainya, kan, tapi ini sebagai satu nilai yang diajar yang kita harus kekalkan sehingga hari ini, kan. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.